Macam mana so far? Orang semua okey, sihat? Alhamdulillah semua sihat. Tuan macam mana? Saya Alhamdulillah macam ni lah, makin sihat kan. Hopefully para penonton kita dan juga family juga dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Saya dah tanya tadi tapi mungkin untuk kita punya viewers lah. Alhamdulillah. Tuan Kokom sekarang berada kat mana? Dekat rumah ke? Dekat office ke? Untuk dekat rumah kan? Dekat rumah. Dekat bilik kecil saja. Dekat bilik kecil. Saya tuan dan puan yang sedang live ni, saya tengok kursi Tuan Kokom ni, saya terus sebab apa? Saya dah sakit belakang kan duduk kat kursi ni. Bila saya tengok kursi ni, semua orang bagi feedback bagus kan. Gamers Tuan Kokom. Semua gamers pakai kursi macam ni Ya betul. Member kat office pun semua pakai kursi ni sebab dia orang selesa lah, dia orang yalah semua kerja long hours kan. Betul. InsyaAllah. Bismillah. Okey. Jadi kalau siapa ada soalan kepada Tuan Kokom, anda boleh tulis kat bawah, saya akan tolong tengok dan saya akan tolong sampaikan insyaAllah. Tapi saya punya soalan ni kita lebih berborak lah Tuan Kokom insyaAllah. Betul. Okey. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kita terus straight away lah kepada soalan ni. Boleh tak? Macam mana dia macam ni? Bila saya secara jujur dan ikhlas bagi saya orang yang boleh membuat Allah beri izin untuk ada idea adalah orang yang ada rezeki yang luar biasa. Sebab idea ni adalah rezeki. Saya percaya benda tu. Jadi macam Tuan Kokom, Allah bagi idea, Allah bagi perjalanan hidup untuk melalui satu proses last kali menghasilkan video. Betul tak? Yang saya tahu ada kisah hidupnya lah. Dan Allah bagi rezeki pada Tuan Kokom untuk dapat idea untuk buat video-video yang pertama ada unsur-unsur yang menginsafkan. Ada orang tulis kat sini, tengok video iklan pun menangis. Kan? Lepas tu, video tu pula viral. Orang bercakap. Maksudnya, Allah bagi rezeki dalam cara macam tu. Boleh tak Tuan Kokom cerita perjalanan hidup daripada awal? Macam mana tiba-tiba? Adakah keluar-keluar perut je? Okey, saya nak buat video. Okey, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, terima kasih atas peluang yang diberikan untuk bercakap di depan Tuan yang sangat hebat tentunya dan juga Allah hebat. Kita yang sangat hebat. Baik, sebenarnya saya sendiri frankly saya bermula minat dalam dunia marketing ataupun work from home dari zaman sekolah lagi. Dari zaman sekolah, saya sebenarnya dah start cari macam mana cara nak jana pendapatan daripada rumah. I see. Okay, sekolah tu umur berapa, Tuan? Masa tu saya umur belah-belah lah Tuan, 16, 16 tu lah, 15, 16. Masa 15, 16 tu lah saya cuma di barat bila belajar sendiri, dia banyak belajar lompat-lompat dan kita tak tahu nak letak kat mana. Beza bila dengar ada guru, betul tak? Betul. Jadi, yang pasal email marketing, pasal campaign, pasal sequence yang kita boleh buat untuk kalau orang subscribe kita punya email, itu sebenarnya saya belajar pada usia 15-16 masa tu. Allahu Akbar. Masa tu kita marketing pun masih guna blog, tak silap saya. Blog, forum kan? Forum, apa lagi YouTube belum lagi masa tu. Facebook tak ada. So masa tu memang sangat limited dan mengharapkan boleh kata 90% dekat Google dan Yahoo lah, lebih kurang macam tu, tak silap saya. Masa tu tahun bila Masa tu saya rasa tahun 2000-an lah. 2000-an? Oh, 2000-an. Kosa-kata baru tu. Kita belajar dengan random macam tu, kita sebenarnya tak tahu nak pakai kat mana. Betul. Dan bila saya masa tu saya tak berkesempatan untuk belajar di IPTA atau PTS. IPTA sebab saya masa kecil saya duduk kat Indonesia selama 7 tahun. Duduk dekat Indonesia 7 tahun? 6 tahun. I see. Masa saya bila mak ayah susah kat sini, nenek saya kat Indonesia. Okay. Actually masa tu mak ayah pisah lah kan. So tinggal saya dengan mak saya, adik saya di kampung, dan saya di request oleh nenek saya untuk dihantar ke Indonesia sebab kesian, sebab mak kerja sampai malam, siang dan juga malam.
And then dia cakap kesian anak ni nanti siapa nak jadi ngaji, siapa nak ni, orang tua-tua dulu kan sangat bagus kan, maksudnya macam siapa nak jadi solat and everything, macam takut nanti mak pun tak sempat nak tengok. So dia hantar saya kat sana, so saya duduklah kat sana. So menyebabkan saya bila saya balik daripada sana, saya habis darjah 6, saya tak ada UPSR lah. Oh, okay. So bila saya tak ada UPSR, bila saya tak ada UPSR, nak masuk sini, nak masuk tingkatan 1, tak boleh. Oh, okay. So saya terpaksa sambung Indonesian School of Kuala Lumpur. Okay. So saya sambunglah belajar kat situ. Maksudnya tu sekolah swasta lah, private lah. Private yang dia taklah private sangat, dia hanya macam untuk ramai orang-orang yang biasanya sekolah tu untuk pekerja-pekerja Indonesia yang ada anak kat sini biasanya. Biasanya lah. Okay. Yang biasa terpaksa bawa anak dia ke sini, bukan ada anak kat sini. Terpaksa bawa anak dia ke sini and then tak tahu nak sekolahkan kat mana kan, sebab yelah bila tak ada IC nak sekolah kat sini tak boleh. Saya ada IC lah. Ada IC. So akhirnya bila tak boleh macam tu, saya terpaksa melanjutkan belajar kat situ, dan kat situ sampai dia tak ada tingkatan 5 lah, dia sampai tingkatan 6. Lepas tingkatan 6 boleh masuk degree terus lah, di A-level kan. So and then daripada situ saya tak berpulang langsung untuk sebab yelah nak masuk IPTA nak kena ada SPM pun saya tak ada. SPM pun tak ada juga. Masya Allah. So dah jadi yelah nak masuk IPTS, of course bila masa satu boleh masuk kan, sebab memang sijil tu diiktiraf. Cumanya yelah kita bukan orang senang. So saya terpaksalah belajar secara melalui experience. So saya belajar orang cara nak buat graphic design macam mana, and then saya kat situ saya start belajar tengok YouTube. Saya banyak belajar actually daripada YouTube tentang cara penghasilan video and everything. Somehow saya beli mic dan juga kamera, dan saya tak tahu nak guna untuk apa. Beli dulu, fikir kemudian. Fikir kemudian. Sebab mak saya jenis yang tegas sikit, maksudnya macam kalau nak beli something, dia mak saya ni pandai jaga financial anak dia lah. Maksudnya macam kalau dia sampai tahap kalau saya kerja, dia boleh simpan 90%. Wow. Untuk saya. Yelah kita duduk dengan dia, tapi dia pandai simpankan tahap macam tu. So macam tapi kita sebagai anak muda masa tu macam rasa nak memberontak, sebab kita kerja penat, kita nak rasa duit kita kononnya lah. Tapi orang tu kita dia lebih fikir ke hadapan. Betul. Tapi kita rasa macam masa tu saya kerja gaji 1,500, akhir sekali 2,002 gaji. Saya hanya merasa lebih kurang RM100, RM200. Sebagai anak muda tu rasa macam tak bestnya macam tu lah kan. Betul. Dia perasan lah macam bila tengok kat account bila masa saya ada banyak ni, dan mak saya sebenarnya simpankan tu macam bagus juga, nasib baik mak saya setahun simpankan. Macam tu kan. So akhirnya ialah saya cuba explore sendiri untuk saya minat bidang fotografi pula, belajar daripada YouTube. Minat bidang video pula, belajar daripada YouTube. Yang mana somehow saya dikenalkan oleh Tuan Basit. Okay. Tuan Basit, saya ditugas dia kontak saya untuk buatkan video untuk dia. Buatkan video. Video montage video Beyond Success yang masa tu kelas beliau tak banyak lagi tau. Saya masih satu ruangan kecil yang saya rasa tak hampir 100 orang masa tu. Sebab tu tahun bila? Tu tahun 2000 berapa? 16? 2017? 2016. Betul. Sebab masa tu Fanny Ivo pun ambil servis Kokom. Rasanya lah. Tapi masa tu dah mungkin sikit, dah ada barang sikit lah masa tu. Betul. Sebab saya jumpa Ali kan, kalau silap saya. Ali tengah shooting dekat SACC. Dia tengah shooting SACC. Saya pun pergi tegur dia. Masa saya kata, berapa nak ambil video yang power-power yang macam Beyond Success punya video, sebab tahu dia buat dekat Kokom Itu yang saya ambil tu. Yang masa tu kan silap saya dekat utusan yang silap saya 2017 yang silap. Betul. And then actually lepas tu saya bila dapat berpulang masuk dekat seminar-seminar dalam bentuk kita buat coverage kan, saya tak lepaskan peluang untuk belajar dalam tu.
Kecuali kat tempat tuan saya tak sempat masuk masa tu sebab saya ada urusan. Itu Ya. ada miscommunication masa tu, tak silap saya kan. Ya, betul. So saya belajar ada masa yang sama, saya tak tahu saya nak guna kat mana ni ilmu-ilmu ni. Saya tahu ilmu-ilmu ni penting. Saya macam masuk masa tu masa Elzada okey lagi kan. Ada kelas Elzada yang dia kelas seksi tu. Ada kelas macam-macam sifu, macam-macam ni lah dia punya kelas semua saya catat. Cuma saya tak tahu apply kat mana. And then kebetulan masa tu bila kita dah tak berguru, kita hanya belajar macam tu je. Saya lost focus. Fokus akhirnya saya tak tahu nak buat apa. Dah buat video, tiba-tiba saya nak buat graphic design pula. Saya nak buat graphic design. Saya cakap macam alang-alang dah set up sewa kedai apa benda semua masa tu kan. Maksudnya macam dan tiba-tiba saya nak hire orang, tiba-tiba nak hire 7 orang terus. Wow. Tiba-tiba terus 7. So kononnya nak plan apa benda sana dan tak jadi lah. Saya buka kedai lebih kurang beberapa bulan and then yang hire orang tu 2 minggu je saya tahan. Saya kira tengok ikan saya dan tengok jumlah orang tu, okey 2 minggu je boleh tahan untuk bayar dia orang dan company ni anggap lebuh lah. Tak ada lah. Ini cerita bila ni tuan? Ini cerita saya rasa sebelum yang 2016 tu lagi kot. Belum. Sebelum pertengahan 2016. I see. And then akhirnya Ali tu lah. Ali dia cakap, bang sebab masa tu saya nak cerita pasal mana dapat idea untuk buat video dia, antaranya ialah bila saya follow Habib Ali dengan Ustaz Iqbal lah. So diorang kan buat pengajian agama apa semua. Betul. So alhamdulillah saya dapat belajar lah sedikit sebanyak tentang yelah sebab dunia media sosial ni saya rasa dunia penuh dengan fitnah and everything, penuh dengan ni saya belajar untuk menyerap apa yang berlaku dan kita nak letak diri kita kat mana dan apa yang kita nak sampaikan untuk masyarakat. Jadi bila itu yang saya fikir masa tu ialah saya maksudnya apa yang kita belajar dengan di majlis ilmu tu, majlis ilmu yang bersama alim ulama tu, saya berserap macam mana cara dia orang berfikir bila menghadapi sesuatu isu, and then kat mana peranan kita untuk membantu, maksudnya menyampaikan apa yang cara dia orang ni, cara dia orang maksudnya sampaikan. So, ini banyak daripada idea ni datang daripada alim ulama ni lah. Saya tunjukkan lah. Ada isu macam ni sebenarnya alim ulama cara dia macam ni. Cuma kita guna cara yang contemporary sikit lah. Yang maksudnya yang sync dengan anak muda. Betul. Dan bermula daripada situ sebenarnya klien pertama saya lah daripada Singapura. So kita buat video. Masa tu of course lah kita pun tak pernah tahu pasal marketing. Kita trial and error. Ada beberapa video yang tak menjadi kan. Of course lah kan. And then daripada tak menjadi tu lah kita kaji kenapa tak menjadi. And then kita tengok dekat Facebook ni semua benda cepat viral. Betul. And then saya kajilah apa yang menyebabkan satu video tu viral. Apa yang ada dalam tu, apa yang emosi yang di-trigger dalam tu. So apa yang saya buat ialah setiap hari bila saya tengok Facebook, saya ada nampak satu penulisan atau satu sharing atau posting yang banyak dia punya share. Saya akan kaji dan saya akan catat dan akan copy dekat saya punya nota. So saya ada nota yang sangat panjang untuk beratus-ratus idea viral. Wow. Macam tu. Maksudnya jap. Tuan Kokom tengok video dan daripada video tu dapat idea. Macam tu? Kalau video biasanya sebab bila kita buat viral ni, dia one time je tau. One time dalam masa tertentu. Contohnya macam kalau satu isu ni dah pernah viral, contoh macam kita buka isu contoh pasal apa, ibu bapa kan. Dia boleh viral pada masa tu and then sekurang-kurangnya setahun dia tak boleh viral lagi dah. I see. Sebab orang dah pernah tengok video yang serupa. Dia jadi macam tu. So akhirnya bila ada saya biasanya tak akan cari video untuk sebagai rujukan. Saya akan cari dekat Facebook or apa tulisan-tulisan yang viral, posting-posting yang viral. Cerita pasal pengalaman dia begini. And then pengalaman dia gini. Saya akan catat apa yang menyebabkan benda ni dapat banyak share. Kenapa orang macam nak sibuk dalam cerita ni? Sibuk ni macam yelah nak komen juga apa everything. Betul. Jadi itulah antara okay.
And then kita masukkanlah elemen agama kat mana kita boleh masuk. I see. And then kita check juga adat selepas tu saya check adat setempat macam mana. Adat setempat ni maksudnya adat orang di Malaysia macam mana. So jap, saya nak sebab ada orang mungkin tak sempat tangkap. Cari idea adalah based on penulisan yang viral. Betul? Ya, betul. Oh, macam tu dia punya trik Ya. Kita videokan. Ah. Sampai tak sampai, baru tak viral, akhirnya akan kembali kepada berapa strong dan juga kita punya kreativiti dan juga seni untuk menyampaikan benda tersebut. Sebab yes, kita boleh cari apa-apa penulisan yang viral kat sini, tapi boleh tak kita nak viralkan dia juga. Tuan cerita experience tuan dengan ada hari tu orang share pasal pengalaman hidup sebagai rider foodpanda contoh. Okay. Oh, dia kena macam ni, dia kena macam ni, dia kena naik tingkat 15 yang turun balik tu kena maki pula orang. Tulisan tu viral. I see. Apa saya akan buat? Saya akan ambil benda tu, saya akan videokan. Saya akan videokan. Faham. Cumanya of course timing tu yang paling penting nanti. Timing kita nak release video tu. Timing tu biasa saya tunggu isu tu naik, saya keluarkan time tu. Itu lagi hebat dia punya pergi. Tapi tengok klien jugalah. Saya ingat yang tuan buat video apa LGBT tu kan? Yelah. Yang saya terperangkap dalam tubuh itulah kan? Last kali sentap gila lah video tu kan. Kita sajalah macam masa tu dia campur geram jugalah masa buat video tu macam asal naik sangat pasal LGBT ni kan. So macam dengan logik dia orang and everything. Lepas tu macam bila saya fikir balik macam kita kena do something lah pasal isu ni. Sebab isu ni hot. Sebenarnya saya yakin tuan pun ada ajar juga teknik yang tuan saya rasa daripada salah seorang staff saya yang nama Rizwan tu, dia bagi tahu pasal apa tuan ada ajar tentang teknik tumpang wave dia panggil tumpang ombak lebih kurang macam tu. So konsep yang sama je sebenarnya, konsep yang sama. Bila wave tu masuk, saya akan masuk juga lah kat situ. Tapi tuan masuk dalam bentuk video macam tu? Video. Cuma kenapa macam tak semua isu kau masuk. Yang pertama ialah kita tengok antara yang paling mencabar saya rasa pola pemikiran masyarakat dan juga adat masyarakat pada masa tu. Maksudnya kita boleh olah, kita boleh tackle tak? I see. Kalau LGBT mungkin kita boleh tackle. Contoh saya bagi tuan ada satu isu yang tak boleh di tackle. Contoh poligami. Contoh adat setempat apa? Oh, suka untuk menerima benda ni. Dan kita agak sukarlah untuk nak memandai-mandai masuk untuk buat lawak sentuh sikit-sikit boleh. Tapi kalau kita masuk dengan strong character macam ni tuan sedia gali kubur sendiri lah. So maksudnya dalam kita buat idea pun kita kena tengok adat setempat macam mana. Boleh tak kita tackle? Kat mana bila kita masuk dan kita cakap pasal ni, orang akan cakap betul juga instead of kau dah kenapa? Sebab boleh jadi macam tu juga. Betul. Kita rasa betul, orang lain rasa tak betul. Betul. Itu lah. So betul. Kita ada datang dengan satu data yang solid and everything yang boleh mendiamkan ni, dan benda tu boleh jadi viral dan wave tu akan jadi wave yang positif untuk kita. Tapi kita boleh nak overcome benda tu, dan dia akan jadi satu masalah untuk kita. Betul. Maksudnya dalam penghasilan idea video pun kita kena fikir adakah ramai orang yang setuju dengan kita punya pandangan ni. Sebab ada seorang YouTubers tu, mungkin tuan pun tahu kan, tak payah sebut lah. Bila ada isu yang satu video yang dia buat melibatkan adalah satu watak tu kan, yang watak tu dia panggil pelakon juga. Kan yang itu jadi viral kan. So lepas tu tuan ada buat satu video dengan dia. Itulah, saya sebut banyak-banyak lah. Tapi kan, so benda tu jadi satu isu besar yang orang bercakap. Kan? Betul. Masa tu jadi satu isu besar yang orang bercakap. So betul, kita kena tengok betul-betul bila kita nak buat konten. Takut kalau konten tu bagus, ramai yang sokong, okey lah. Kalau tiba masuk poligami, kau cakap tu, gila kena bashing kau. Sampai sekarang saya tak berani nak masuk topik tu. Maksudnya macam topik yang bagi saya satu topik yang sebab macam ni.
adat ni terhasil oleh kebiasaan dan juga apa yang berlaku dan juga apa yang rakyat experience atau tengok di hadapan mata mereka. Contohnya di hadapan mata mereka, apa maksud saya ialah TV, media sosial, contohnya macam ialah kat media sosial kita tengok macam isu, contoh macam isu poligami, contoh lah kita ambil bukan nak sebut pasal topik ni, tapi maksudnya macam mana idea tu sesuai tak sesuai kita boleh buat pada time bila. Kenapa saya ambil topik ni, sebab macam ini antara topik yang maksudnya macam sampai bila-bila pun saya tak tahu bila masa yang sesuai nak masuk. Disebabkan adat. Yep. Kalau ada orang dulu mungkin lain. Sebab tu masa Rasulullah SAW isunya ialah bukan yang dibahas ialah berapa isteri beliau ada, tapi ialah isunya ialah isu beliau dikatakan orang gila lah, penyair gila lah, apa benda. Sebab masa tu itu bukan satu isu. Tapi bila zaman tu evolve, benda ni jadi isu. Bila benda jadi isu, dan kita kena tengok benda ni boleh tackle atau tak. Sebab tu yang boleh tackle satu, bila benda ni contoh boleh di tackle, kita kena tahu juga satu isu tu dia mesti ada weakness dia. Weakness dia ialah bila contoh macam yang isteri pertama agree dan bagi tahu berapa bagusnya perkara ni. Contoh, hanya dia saja yang boleh memviralkan dalam keadaan viral yang positif. Betul. Dan semua akan puji dia betapa bagusnya dia, semoga Allah berkati family dia. Cuba suara tu keluar daripada suami, InsyaAllah kena kaki hapus. Ini contoh lah. Ini contoh isu. Ini contoh tackle isu lah. Betul. Keluar daripada suami, settle. Kau tahu sedap je aku, kau tak jaga. Habis. Viral tak? Memang viral. Memang viral. So maksudnya dalam viral ni, kita pun kena fikir image apa yang kita nak hasilkan dan sampaikan kepada masyarakat. Betul. Kalau tidak, kita akan menghasilkan image yang buruk. Itu yang antara cabaran bila kita nak buat video untuk klien. And then kita akan sentiasa tengok sync tak kita punya video dengan dia punya image, apa yang dia orang ni. So maksudnya saya nak kupas balik. Mungkin Kokom ni borak lompat ke sana, lompat sini, lompat sana. Yang pertama sekali, dari mana kau dapat idea tadi ialah daripada kalam alim ulama lah, melalui nasihat mereka. And then daripada nasihat tu Kokom tengok isu semasa yang berlaku, nasihat mana yang sesuai untuk masuk melalui isu yang berlaku ni. And then apa lagi? And then daripada penulisan-penulisan yang viral yang dekat media sosial, saya videokan dia. And then kita tengok pula wave apa yang ada pada masa tu, kan? So benda-benda macam ni lah. Wave apa, contoh tentang wave yang baru-baru ni, wave tentang Ustaz Abid Liu. Kita kupas tentang isu tu. And then kita fikirkan siapa yang layak untuk cakap pasal benda ni. So sebenarnya untuk nak tackle perlu ada orang yang berautoriti untuk boleh cakap tentang satu isu tu, yang mana bila orang bercakap, orang boleh percaya, oh betul, kalau ni cakap aku percaya. Contohnya macam tu. So alright, cuma tadi kita dah, maksudnya macam penonton mungkin pening apa kaitannya dengan hidup aku ni. Okay, saya suka satu point ni tuan. Saya nak tanya secara eksklusif. Tuan buat untuk Habib, alim ulama, tuan ada yang shoot lah saya, sebab saya pun tengok juga konten-konten yang tu dekat dekat YouTube. Soalan saya, tuan charge atau tuan buat free saja untuk mereka? Free. Bahkan kita hire staff untuk bantu hasilkan video tu. Tuan hire staff fokus untuk hasilkan video-video itu secara percuma. Maksudnya tuan buat tu untuk amal jariah, sebarkan ilmu yang ustaz-ustaz alim ulama tu beri. Betul tak? Betul. Okey, tuan dan puan tengok yang sebab ini yang akan anda faham. Right? Mungkin yang tadi perbincangan tadi kalau ada heavy ke memang heavy. Kalau mungkin ada orang yang okey dengan topik tadi. Tapi anyway, bagi saya, for me, apa yang Tuan Kokom buat tu, semua tu rezeki. Tuan Kokom kata isu penulisan, wave. Tapi kita kena ingat, itu hanyalah dari sudut sunnatullahnya, perlu ada idea tu. Baru kita boleh hasilkan video. Tapi kudratullah ni dari sudut kudrat Allah. Allah nak berikan rezeki supaya video itu jadi viral. Allah gerakkan hati orang lain untuk share video tu. Kalau video tu power gila tapi Allah tak gerakkan hati mereka,
dia takkan jadi viral. So bagi saya, for me, saya berpegang kepada apa yang cikgu saya ajar. Daripada waktu saya buat bisnes, lepas tu bisnes saya drop, dan dia kata jangan cari rezeki, jemput rezeki. So macam mana nak jemput rezeki? Kita guna sifir Allah. Sifir Allah ni 1 tolak 1, kalau sifir manusia dia jadi kosong. Sifir Allah 1 tolak 1 jadi minimum 10. Dia boleh jadi 700. Right? Jadi apa yang, sebab saya tahu cerita ni daripada kawan-kawan saya juga. Hari ni kita boleh tanya direct dengan Tuan Kokom yang buat secara percuma. Saya tahu daripada orang lain lah yang dia cerita, Kokom buat free tu video-video tu. Dan saya tahu itulah sebab kenapa Allah, antara sebab Allah beri rezeki. Maksudnya kita keluar dulu. Alright, syarat untuk Allah kata engkau kena bagi bukan derma, maksudnya engkau kena beri dulu baru aku bagi. Kau kena keluar 1 baru aku bagi 10. Bukannya aku bagi 10 baru kau keluar 1. Tu syarat untuk anda dapat rezeki magic. Kena beri dulu, alright, baru dapat. So apa Tuan Kokom buat adalah bagi percuma video. Sebulan untuk costing maintenance untuk Tuan Kokom buat video-video yang untuk Habib ulama tu berapa Tuan Kokom? Maksudnya dari sudut infak Tuan Kokom untuk ilmu ni. Lebih kurang lah kalau boleh share. Sebenarnya kalau ikutkan dari segi equipment 10,000 equipment tu rasanya. 10,000. 10,000 equipment, dan bulan-bulan gaji dia orang tak silap saya 2,000. Cuma apa yang berlaku lately bila saya fikir saya dah gajikan seorang budak ni dah 2 tahun rasanya, baru saya buat sendiri. Bila saya buat sendiri dan saya fikir iyalah, dan frankly tujuan saya berniaga asalnya memang, maksudnya saya fikir masa tu macam mana saya nak dapatkan equipment untuk bantu video-video jadi nampak lebih nice, lebih cantik. Dan disebabkan tu bila saya jatuh juga, masa yang saya cakap nak hire 7 orang dan tak jadi, Ali orang yang remind saya, bang abang tak boleh stop. Aku cakap, abang tak boleh stop buat video. Sebab kalau abang stop buat video, and then macam mana dengan idea asal yang nak tingkatkan lagi kualiti video majlis taklim tu, video-video tersebut. Kalau abang mungkin dah berhenti kerja dan bekerja dengan orang contohkan, dan akan ada limitation masa lagi kat situ. Betul. So daripada situ saya berusaha lagi lah untuk cuba lagi sekali. Dan akhirnya bila job dah start banyak, alhamdulillah pada masa tu saya dah tak mampu buat sendiri video tu. Video tu jarang keluar. Bila jarang keluar, saya cakap saya berniaga ni untuk nak video ni jadi lancar dan banyak keluar video-video ilmu supaya sampai kepada masyarakat. Sebab apa yang saya fikir, saya cakap kan, kalau saya sebab contoh macam sebab kita of course lah kita diajar oleh guru-guru kita untuk maksudnya macam kalau kita harus jadi kaya pun jadi orang kaya bermanfaat lah. Maksudnya saya sama ada saya boleh jadi orang kaya yang contoh macam membina satu masjid, ataupun saya boleh jadi orang yang kaya yang memberi kesedaran untuk 1,000 orang membina masjid. Allahu Akbar. So masa tu saya cakap, saya nampak pentingnya ilmu ni. Dan saya cakap kalau saya kaya dan saya sendiri infak, walaupun infak tu untuk orang lain, sebenarnya ada sedikit elemen selfish lah bagi saya kat situ. Sebab ibarat saya sendiri just bahasa which is sebenarnya bagus. Cuma maksudnya macam why not kita instead of saya sendiri yang macam contoh, walaupun saya tak mampu kan, contoh bina masjid, kita trigger hati-hati orang untuk bina masjid pula, contoh lah. Allah. So, betul. Dan of course dia takkan melalui perkataan saya lah, melalui perkataan orang yang layak, which is alim ulama ni. Itu yang saya buatkan video untuk dia orang dan saya teruskan sampai sekarang. Dan akhirnya bila dah 2 tahun budak tu kerja dengan saya, akhirnya yang sekarang ni kebetulan Haji Asri dia cakap, Kokom macam mana saya nak bagi kesedaran kepada orang tentang saham. Okay, saya cakap and then saya akan kembali kepada masalah. Saham ni apa yang orang takut, kenapa orang tak nak masuk saham, and then everything ni. Sebab Haji Asri cakap dia dah cuba segala jenis sifat marketing yang ada, dan dia orang cakap macam tak boleh nak tackle masalah stigma.
Saya cakap why not kita mula dengan memberi dan kita sebarkan pemberian tu pada orang ramai dan sedikit sebanyak kita memberikan persoalan dari mana pemberian ni datang. Sebenarnya program-program yang contoh macam Ustaz Abid Liu apa benda semua Haji Asri dah buat. Cuma kesilapan sedikit kesilapan teknikal ialah masa Haji datangkan 2 tim. Satu tim daripada media sosial ialah kami, satu lagi ada juga Ustaz Yaakob, satu lagi ialah tim daripada TV. So contoh macam ada orang yang rumah dia usang gila, Haji bangun balik rumah tu, semua tu tak cover dalam media sosial. Ustaz, contoh macam Ustaz Abid buat, Haji dia buat juga. Saya cakap, ini kalau Haji buat dekat media sosial, saya tak tahu viral dia macam mana Haji. Betul. Bila kita cakap pasal emosi, sebab apa yang Ustaz Abid Liu buat ialah emosi. Betul. So kalau tuan perasan ada dulu yang kita buat macam bagi hadiah umrah dekat OKU benda semua. Haji Asri lah. Ada Haji Asri. Cuma kita tak dapat nak teruskan disebabkan dan tiba-tiba dah nak COVID and everything lah. So and then sekarang orang berbondong-bondong pula nak memborong dan membantu Ustaz Abid Liu balik. So macam tuan cakap lah, bila kita mula dengan memberi, orang akan kita akan dapat lebih daripada apa yang kita beri. Betul. So, saya nampak macam tu. And then tiba-tiba meletup, maksudnya macam orang dah start macam ni saham, kau budak ini saham ni. And then akhirnya Haji Asri sendiri sekarang yang sponsor untuk menghasilkan video-video alim ulama tadi. Allahu Akbar. Haji Asri bayar kan? Gaji budak tu. Allahu Akbar. So sebab tu bila keluar video ni sekarang ada kawan-kawan oleh Asrama Academy macam tu lah. Allahu Akbar. So Haji pula yang ni. So saya macam saya nampak kat sini dan makin ramai lah orang yang join and everything. So macam saya nampak keberkatan bila kita makin memberi. Dan saya pula yang rasa jealous sebab yelah walaupun pada asalnya maksudnya pada kalau main bola tu half time tu saya, half time lagi Haji. Jadi yelah bila benda tu benda kebaikan kan, jealous ni dari segi kita macam alamak macam apa tak dapat, tapi at least kita kembali kepada tujuan bahawa apa pun yang berlaku tujuan asalnya dah supaya video jalan. Betul. So tak kisah siapa yang sponsor, siapa yang ini. Betul. Asalkan video jalan. Saya cakap dan saya pun happy sebab tim saya gaji dia naik disebabkan ni, contoh macam tu lah. So sponsor tu saya tak ambil satu sen pun. Saya cakap Haji berapa Haji nak bagi tu Haji bagi directly, bank indirectly kepada staff saya seorang tu. Dan saya tu dari segi equipment sajalah. Allahu Akbar. Allah. So kembali kepada sebenarnya memang macam yang tuan cakap lah pada topik yang kita ni, sebenarnya kembali kepada topik memberi ni lah. Betul. Betul. Macam tu. Kita memberi dulu. Saya setuju tu. Tapi saya tak tahu Haji sampai level kan. Haji kat behind the scene ni banyak dia punya ni. Ya. Cuma Haji belum ada tim media sosial yang boleh memviralkan apa yang ni sebab jelah kita buat baik ni untuk kita engage orang berbuat baik pada masa yang sama. Betul. Masya-Allah. Saya ada sebab ada few soalan. Ni siapa ni? Anak saya. Ada orang tanya dah umur berapa, dah kahwin ke belum? Ni dah anak dua dah. Anak dua dah sebab saya umur tahun ni saya 30 sebenarnya. 30, anak dah dua. Alhamdulillah. Alright. Ni nama apa ni? Aisyah. Okey, pakcik ada satu lagu untuk Aisyah. Hari-hari pakcik nyanyi lagu tu Aisyah. Kau tahu tak? Hari-hari sekarang ni, dalam minggu ni hari-hari dia nyanyi lagu tu. Allahu Akbar. Okey. Dan satu lagi ialah setiap kali saya nak buat video, okey, bila kita nak buat video viral kan, antara benda yang saya sentiasa fikirkan ialah adakah video tu akan jadi sedosa ataupun pahala untuk kita. Sebab ramai orang nak buat video viral akhirnya tak perasan bahawa mungkin benda tu boleh bawa dosa kepada kita sendiri, which is saya rasa benda ni pun agak penting jugalah. Betul. Sebab bayangkan satu orang tengok, kita bila buat video viral bukan viewsnya 1,000 orang, 2,000 orang. 1,000 orang, 2,000 orang pun belum tentu kita nak boleh tanggung dia punya, kalau dia jadi dosa untuk kita nak tanggung dia punya dosa tu. Betul. So saya maksudnya
lebih-lebih lagi masa fasa awal-awal tu memang sangat takut lah bila nak buat video viral. Sebenarnya saya sendiri takut. Saya tak, apa yang saya akan perkatakan di hadapan Allah tentang video ni contoh. Dia sama-sama macam kita berniaga pun, kita jual barang kan. Adakah barang tu akan memberi manfaat atau mudarat kepada orang lain? Kan? Betul. So dia berbalik kepada satu perkara. Ni guru saya pesan kepada saya. Dia kata apa tahu? Orang barat, orang yang tidak ada Allah, mereka mencari banyak. Mereka mencari banyak. Sebab tu orang berkejar-kejaran nak jadi orang kaya, nak jadi jutawan, jadi billionaire. Tapi orang yang ada Allah, dia kejar berkat. Sebab berkat itu jadi banyak. So orang yang tak ada Allah, dia kejar banyak. Tulis ayat ni. Orang yang tidak ada Allah, dia cari, dia kejar banyak. Orang yang ada Allah, dia kejar berkat. Sebab berkat akan jadi banyak. Alright? So tu maksudnya bila Tuan Kokom kata video tu fikir akan membawa kita ke syurga, ke neraka kan. Itu namanya mencari berkat dalam kerja kita. Kita buat betul-betul. Kita tunaikan hak orang. Kita jual barang yang bagus. Kita janji macam ni, kita bagi macam ni. Kalau tak boleh bagi seperti mana kita janji, kena bagi tahu. Tak boleh. Macam contoh kita janji patutnya ada macam ni tapi COVID-19. Jadi kena explain kepada orang tak boleh. So barulah kita dapat berkat. Berkat insya-Allah banyak. Dan banyak pula bukan untuk kita. Dia sampai pada keturunan kita. InsyaAllah jadi keturunan yang baik. Anak-anak yang pandai kan. Bisnes yang orang tak tipu. Right? Buat marketing, tak buat marketing sangat pun. Kalau anda perasan, ada orang, dia buat marketing, dia masuk kelas bapak marketing, semua dia buat. Tapi dia punya sale macam tu je. Tapi ada orang, instead of dia guna logic, dia guna magic dulu. Dia cari berkat dulu. Dia tak buat apa-apa pun. Tapi bayangkan, dia punya pergi tu, Allahu Akbar. Bila kita cari berkat. Okay? So tu yang Tuan Kokom share tadi. Saya ada few soalan ni. Mungkin saya kena ni. Contoh, yang best. Macam mana Tuan Kokom konsisten? Saya ada jawapan dia tapi ada orang nak tahu daripada Tuan Kokom sendiri. Macam mana konsisten hidup tu, nak konsisten of course, nak buat apa yang kita buat tu konsisten. Sebab ada orang, yelah buat sekejap, lepas tu malah nak buat. Macam mana buat? Nak jadi konsisten. Dia kembali kepada perjuangan dan juga manfaat yang kita nak berikan kepada orang tadi lah. Yang pertama ialah perjuangan pertama yang of course yang nak hasilkan video-video tu. So of course saya tak boleh berhenti. Yang pertama. And then yang kedua, manfaat yang kita nak beri bukan hanya kepada orang yang kita tonton video kita, ialah yang antara yang paling utama ialah manfaat yang kita nak beri kepada tim kita sendirilah. Kalau kita stop, ya diorang kerja dengan kita, takkan kita nak stop kan. Diorang pun ada punya family, diorang pun ada diorang punya cita-cita. So saya tu tanya diorang apa diorang nak, apa diorang ni, diorang kat mana, and then nak pergi mana. Macam tu lah. Walaupun of course COVID-19 ni sedikit sebanyak tipulah kalau tak efek, dia efek juga. So maksudnya contoh macam sekarang kami tak boleh nak buat video sebab ialah larangan untuk berkumpul and everything. Ada banyak lokasi-lokasi yang biasa kita shoot yang memang dah tak boleh nak akses ataupun tutup. Contoh macam kedai makan and everything. So benda-benda tu jadi satu halangan juga. Cuma kita nak tak nak perjuangan harus diteruskan lah. Kalau ni tak boleh, apa cara yang boleh? Betul. So cara nak persisten of course ialah yang pertama perjuangan tadi, apa perjuangan kita dan kat mana end game kepada perjuangan ni, which is tak lain tak bukan ialah ajal lah. Betul. Sepatutnya gitulah. Maksudnya macam selagi kita ni mudah-mudahan begitu, ialah sebab Allah ni bila masa boleh membolak-balik hati manusia. Betul. Boleh saja bila esok lusa dia kata ialah sebab kadang kita rasa kita hebat dengan perjuangan kita, dengan kemampuan kita, tapi sebenarnya semua benda ni kalau Allah tak izinkan kita tak akan mampu buat. Betul. Kalau tak ada izin Allah tak jadi. Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi. Buatlah apa pun kalau Allah tak izin tak jadi. Tapi kalau kita tak buat apa-apa tapi kalau Allah izin jadi. Betul tak? Tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa tiba-tiba viral. Jadi cuma sunnatullahnya kita kena berusaha dulu lah. Betul. Sunnatullahnya kena buat lah. Yang kedua sunnatullah tu berkata Allah nak wali-wali Allah lah kot yang boleh macam tu lah. Kalau kata saya ni yang memang tak makan tak apa, tak kerja tak makan lah, ibarat macam tu lah, ibarat bahasa ni lah. So apa ni, saya nak tanya pasal crunchies pula. Crunchies. Boleh? Sebab boleh silakan.
Sebab yang tu lebih kepada video kan. Orang kenal Kokom daripada video. And then saya suka bila tiba-tiba Tuan Kokom buat crunchy. So meaning dia dah ada satu produk yang leverage on the brand itself. Betul. Kan? Dia leverage. So dalam banyak-banyak produk, kenapa pergi buat crunchies? Apa cerita dia? Termakan produk ke macam mana? Ini kelakar juga. Kelakar sebab mana? Okay, saya nak jawab sini sikit. Adakah tuan konsisten dengan tema konten tuan ataupun konten tuan semasa? Tema kita Islamik ialah kekal. Isu semasa just more on tema kepada individual video je. So tema utama Islamik, tema kecil dia bergantung pada isu kadang. Mostly bergantung pada isu. Sebab ialah dalam video viral saya sendiri akan pecahkan kepada 3 lah. Ada isu trending, ada isu nostalgia. Nostalgia ni yang isu yang dulu-dulu punya, cerita-cerita lama punya, and then isu evergreen. Isu evergreen ni isu yang dari dulu sampai sekarang memang tak ada habisnya. Isu suami isteri, pasangan and everything. Saya pecahkan jadi 3 ni. And then jawab kepada soalan tadi macam mana saya boleh ini crunchies. Okay. Actually kalau tuan perasan sekarang saya tak buat sangat pasal promosi pasal crunchies sebab kita masih ada isu dengan kilang. Kita belum dapat kilang yang dapat menghasilkan dengan ni lah, sebab kita dah pindah daripada kilang ke kilang. Mostly banyak yang promise boleh hasilkan ni, boleh hasilkan banyak ni, tapi last sekali tak boleh commit dengan kita orang punya permintaan. Terus sekarang kita dah kilang balik, so, sampai sekarang kita tak buat marketing yang, sebab nanti takut bila kita buat marketing dan permintaan banyak, kita tak boleh nak supply, orang marah pula. Sebab sekarang bising kan macam kenapa quantity tak cukup lah and everything. So kilang tak boleh kilang tak boleh nak supply. Saya belum rezeki lah. Saya anggap belum rezeki. Macam tadi tu saya cakap cuma rezeki pada first year lah. Itu pun dalam keadaan kilang tak mampu nak cope. Boleh buat sale almost 3 juta lah masa tu. First tak banyak lah kalau nak bandingkan dengan usaha-usaha yang of course yang hadir ni jauh lebih hebat lah. Sebab masa tu saya try and error baru nak cuba. Saya tak tahu apa itu sistem agent dan sebagainya. Saya tak tahu sistem, maksudnya macam nak close sale apa benda yang lebih saya hanya tahu sistem website masa tu. Tapi dari segi maksudnya macam nak train reseller and everything, saya memang tak ada ilmu langsung pasal tu. Banyak kekurangan saya pada masa tersebut. Cuma isu pada second year ni ialah isu pada stok pula. So dari mana datang idea asalnya ialah dia datang daripada sahabat saya yang datang kata nak buat promosi pasal nak buat iklan tentang produk ni. So bila dia cakap nak buat iklan tentang produk ni, saya rasalah produk tu dan alhamdulillah sangat sedap. Banyak sangat sedap. Saya cakap kita asyik buat untuk orang je, try lah buat sendiri. Okay. Hasilnya kita cuba untuk ajak JV dengan dia lah. Dia nama asal dia ialah Crunchies Power. Dalam ejaan yang sebenar, Crunch Cheese. Okay. Power. So saya rebrand balik dia jadi Crunchies yang kita kenal sekarang. Tulisan dia macam tu lah. Yelah. So kita buat marketing dengan yang sangat hebat pada masa tersebut. Maksudnya macam kita buat besar-besaran. Jelas kosnya ialah pada bukan kita bayar. Kita ada juga of course dalam kita buat marketing ni kita tak boleh harapkan kita sendiri sebab kita ada audience kita, orang lain ada audience dia. Betul. So bila AJV tu berlaku and then kita buat marketing daripada diri kita, daripada orang lain, daripada influencer lain. So kita gabungkan semua. Sebab masing-masing ada strength kan. Betul. So akhirnya yang berlaku ialah cuma of course kita tak ada distribution point yang bagus, kita kurang profesional lah masa tu. Sampai sekarang mungkin kita masih belajar lagi, belum dapat satu formula yang ni. Tapi saya tengok dekat Petronas semua ada. Yang tu Tuan Koko masuk sendiri atau ejen-ejen yang masukkan? Reseller masukkan. Itulah. So dia orang masukkan dan tak puasa. Dia makan selalu. Saya tak rasa dia makan. So itu so sekarang ni and insyaAllah kalau kita ada rezeki nanti untuk jumpa kilang yang lebih bagus dan kita akan startkan balik kita punya marketing dengan of course lah banyak juga R&D. Sebenarnya tujuan asalnya saya nak
bila kita buat marketing untuk kita punya customer, kita nak tahu lebih dalam apa yang berlaku setelah marketing. Salesnya, after salesnya, customer supportnya, distribution macam mana. Supaya bila kita borak dengan kita punya customer, kita tahu persis. Sebab tu kita masuk kelas-kelas marketing, kelas-kelas apalah segala jenis. Sebab kita kena tahu perspektif seorang business owner. So itu yang paling penting. Itu yang membezakan kami dengan influencer-influencer lain ialah bila korang macam jumpa dengan influencer lain, dia orang akan cakap, oh kita ada rate kita macam ni untuk view sekian. Dan sebenarnya dia orang tak tahu maksudnya macam marketing objektif tu macam mana, klien tu apa, dia punya brand level ataupun brand positioning dia macam mana, video jenis macam mana yang sesuai. So basically bila kita jumpa kita punya customer, kita akan borak sama ni lah, tanya produk dah lama ke, apa isu yang tuan hadapi, apa yang tuan maksudnya macam nak tackle daripada customer, emosi apa yang trigger yang menyebabkan orang rasa nak beli produk ni. So semua benda-benda ni akhirnya yalah macam tuan cakap, sebenarnya rezeki daripada Allah SWT melalui saya yang belajar dan juga buat coverage seminar-seminar ni lah. Penting untuk kita macam yalah, saya masih ada juga beberapa daripada Malaysia masih macam skeptikal pasal seminar, juga sifu-sifu apa benda semua cakap. Kadang ada sampai tahap cakap jual apa, bisnes jual Elio lah, bisnes lah kan. Tak apa, kalau jual Elio tu senang, kau jual lah Elio kau sendiri. Tengok ada tak orang nak beli. So macam tu lah. Sebenarnya tak begitu. Sebenarnya tugas coaches ni ialah untuk menghasilkan contoh macam coach sepak bola ialah untuk menghasilkan bukan bermakna dia kena turun. Dia of course dia sudah ada experience. Itu tentunya saya yakin ramai, bukan ramai, hampir semua, bukan hampir semua lah, kata semua pernah lalui fasa berniaga and everything. In fact yang kita buat sekali pun kita buat seminar pun itu ialah perniagaan. Betul. Bila lagi makin banyak tim orang yang dah pernah belajar kita, dan kita sebenarnya pun pada masa yang sama sambil kita ajar orang, kita pun belajar daripada mereka. Betul. So bila mengajar ni kita lagi faham. Kita lagi faham topik yang kita sedang bawa, dan daripada situlah kita improve diri kita sendiri. Betul, sebab kita nak kena perah otak untuk macam-macam nak settlekan masalah ni. Betul. Bukan saja kita handle satu bisnes. Saya rasa kalau tuan sendiri ratusan mungkin ribuan bisnes yang tuan kena handle. So itu lebih sukar daripada kita sendiri jalankan satu bisnes yang salah satu bisnes daripada kita punya anak murid jalankan. Bagi saya macam tu lah. Ni bila itu saya kata, kalau anda ada ilmu yang anda dapat sepanjang hari ni, sebarkan ilmu tu. Sebab apa? Sebab bila kita sebarkan ilmu, pertama kita akan jadi lebih faham. Nombor dua, kalau ilmu itu bermanfaat kepada orang lain, kita hubungan dengan orang lain pun akan jadi lebih baik. Right? Dia panggil hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan manusia tu akan jadi lebih baik. Sebab apa? Sebab ilmu yang kita beri. Right? Dan pada ketika itu, kita kena faham satu perkara. Rezeki ni, dia ada banyak cara nak datang. Salah satu adalah dengan silaturahim. Sambungkan silaturahim, rezeki akan datang. So, bila dapat knowledge tu, sampaikan. Tidak bermaksud kita nak jual Elio, tidak. Tapi sampaikan. Saya pun tuan, saya bukan nak buat seminar macam saya bagi tahu sebelum-sebelum ni. Saya duduk dekat KB, saya buat bisnes. Lepas tu orang datang ke saya punya office, datang tak berhenti. Datang. Last sekali saya kata, okeylah saya buat sharing. Lepas sharing tu orang nak lagi. Itu yang jadi terbuat seminar. Kalau tak, kita pun nak fokus on kita punya produk dengan servis sahaja. Okay? Right? Betul. InsyaAllah. Okay Tan, kita ada masa. Macam tu, kita akan jadi orang yang selfish lah. Sebab apa yang kita tahu, kita tak ajarkan kepada orang. Betul. Kita memberi manfaat kepada orang lah. Betul. Tuan, kita ada lebih kurang dalam 8 minit lagi. Sebab kita akan habis pukul 4. Saya akan wrap up about 30 minutes. Saya akan bagi psikologi sekejap lagi. Mungkin dalam setengah jam. InsyaAllah. Boleh Tuan bagi last word, or mungkin ada soalan-soalan yang diorang tanya yang kita nak jawab, kita nak wrap up lebih senang lah saya rasa. Kalau pertanyaan tu kan kita cakap apa yang ni kan. Betul. So if ada soalan yang anda nak tanyakan, silakan. Bismillah. Alright. Tuan Kokom sekarang duduk dekat mana? Area mana?
Saya duduk ini satu cerita yang ni juga. Saya sebenarnya masih sampai sekarang saya duduk dekat area rumah flat yang saya duduk 11 tahun. Masya Saya Allah. duduk 2001. Sebab mak saya duduk dekat tempat yang sama dan dia tak nak pindah. Okay. So dia dengan anak dia tak boleh jauh. So saya pun sampai sekarang saya duduk sini. Masya Allah. Ah, Masya Allah. Maksudnya utamakan mak berbanding kita punya ni lah kan. Nah, so yelah itu. Dan of course insyaAllah saya kalau ada rezeki lebih, cita-cita kita lah of course kita nak belikan dia rumah yang sebelah-sebelah. Saya dah belikan dia rumah, cuma rumah tu belum lagi. Cerita next target ialah saya beli rumah sebelah dia. Macam tu lah. Macam tu lah. Dan baru kita boleh pindah sama-sama. Macam tu lah. Amin, amin, amin. Itulah. Bila ada faktor mak ni faktor barokah kan. Itulah. Itu. Ada orang yang saya suka Ustaz Abiliu kata, apa kita cari sekarang ni, dia kata. Dulu dia kata dia makan masa tu tak ada duit kan, makan pun tak cukup, tapi makan dengan ala kadar tapi ada mak sebelah makan. Tapi sekarang duit ada, duit banyak tapi makan mak dah tak ada, mak dah meninggal. So apa makna bahagianya? Right? Makna bahagia bila kita ada mak kan, kita utamakan mak kita. Right? Saya saya share sikit lah ni masa PKP anak-anak tak boleh balik. Jadi apa berlaku adalah mak ayah, sebab saya duduk kat kampung, saya duduk dekat Pasir Putih Kelantan. Saya tak pindah sebab mak saya duduk dekat rumah saya. Sebab kalau mak apa-apa kita dekat, kan? Betul. In fact, kan? Jadi bila situasi PKP, masa hari PKP tu, orang-orang tua dekat kampung ni anak tak boleh nak lawat tau. Ada orang tak boleh berjalan, nak beli makanan tak boleh. Sebenarnya orang tak tahu. Tapi saya macam semalam pun saya ada pergi tengok, ada seorang tu Masya Allah dah kurus. Sebab apa? Sebab dia tak boleh makan selama PKP tu. Dia tak boleh makan. Kalau makan muntah, makan kurus. Dan anak-anak tak boleh nak balik. So sebab tu kalau kita ada kesempatan dengan mak, jaga mak. Sebab mak ni Allah boleh bagi rezeki sebab mak redha. Bila mak redha, ayah redha, Allah redha. InsyaAllah. Mudah. InsyaAllah urusan mak kita. Ibu apa? Betul. Okey. Assalam tuan. Nak start bisnes, knowledge atau modal penting? Saya rasa tuan lebih arif kot pasal benda ni. Apa tuan Kokom jawablah insyaAllah. Kalau ikutkan experience Kokom sendiri, knowledge. Knowledge penting. Yep. Modal tanpa knowledge, modal tu kan burn. Betul. Tapi bila kita ada knowledge, modal boleh ada dengan knowledge tu walaupun kita asalnya tak ada ni. Betul. Saya bercakap dengan seorang yang banyak membantu usahawan untuk untuk dia punya fund daripada government. Dia panggil grant dan sebagainya. At the end of the day, government usahawan yang nak ambil grant ni, dia tak ada knowledge. So dia ambil grant, habiskan grant. Allah. Itu je. Semalam saya ada phone call, ada seorang kawan saya, dia ada satu bisnes, dia memang orang yang very powerful lah. Saya contact dengan beliau, dia kata jangan percaya semua orang yang ambil grant tu, dia kata. Especially orang yang dia panggil ayat dia gilakan ilmu, ambil ilmu dulu dan sebagainya. Kalau sekadar nak ambil grant, apa berlaku, dia kata ada satu hamba Allah ni dapat grant untuk kambing. Kambing ni ambil kambing daripada Australia, right? Bawa datang Malaysia, bakar elok. Last kali apa berlaku? Kambing semua sakit. Sebab dia tak ada ilmu kambing nak duduk tempat panas macam mana. Australia tu tak ada musim kan? Ada musim sejuk dan sebagainya. Bawa balik Malaysia sepanjang tahun panas. Sakit kambing tu. Last kali 5 juta duit kerajaan habis. Allah. So sebab itulah. Kita kena ada ilmu dulu sebelum kita buat apa-apa. Dapat geran apa semua itu powerful kalau kita dapat dengan keadaan kita berilmu. InsyaAllah. Saya rasa ilmu, tarifan ilmu lah, apa-apa ilmu lah. Betul. Yang best lagi kalau kita dapat belajar dengan orang yang dah lalui. Betul. Dekat guru, dekat sekolah saya dulu, Hukum, ada satu signboard, cikgu tulis, kalau engkau, tapi yang ni ayat kan silap saya hadis. Kalau engkau mahukan dunia, kau perlukan ilmu. Kalau engkau mahukan akhirat, kau perlukan ilmu.
Kalau engkau mahukan dunia dan akhirat, kau perlukan ilmu. Dua-dua kena ada ilmu. Okay? Alright, insya-Allah. Saya nak belajar editing video. Kat mana saya nak belajar? Tadi baru kita orang bincang. Walaupun saya sendiri akan keluarkan tutorial pasal cara edit video, saya rasa saya tak yakin dalam 1-2 bulan yang akan terhasil benda tu. Saya rasa paling senang cari Google, YouTube sendirilah benda tu. Cuma of course, bila kita Google ataupun YouTube sendiri ilmu yang kita nak belajar, kita kutip sikit-sikit. So, dia boleh jadi akan ambil masa yang sangat lama. Tapi itu better daripada korang macam, tapi kalau korang tak cakap pun korang akan cari juga sebenarnya, boleh cari juga kat YouTube macam tu. So benda tu dah open. Cuma biasanya kalau ada orang yang mengajar dan yang experience, biasanya dia tahu okey sebenarnya orang yang baru nak start dia kena belajar daripada mana. Dia akan structurekan benda tu. So tak adalah macam bila kita lompat kita tengok tutorial ni, awak tak faham langsung pasal benda ni ya. Sebab dia tak tahu kita sebenarnya kat chapter yang mana sebenarnya dari apa yang kita patut belajar. Macam tu lah. Sama juga digital marketing ke kan? Kau 15 tahun dulu langsung lompat kepada email marketing, forum marketing and everything. Ibarat lompat chapter lah. Basic tak ada. Produk tak ada. Motivasi tak ada. Tiba-tiba pasal marketing. Dan lelaki tak tahu nak buat apa benda tu. Kita tengok movie, lompat chapter. Pening. Mana Mamat ni datang macam mana tiba-tiba jadi macam ni. So boleh YouTube, tak ada masalah. Cuma akan ambil masa sikit untuk hadam sebab kita tak tahu kita dekat mana. Alright. Okay. InsyaAllah. So saya rasa thank you so much. Kita punya guest hari ni, Tuan Kokom dah banyak share kepada kita punya audience kan. Memberi inspirasi pada audience kita buat baik insyaAllah, cari redha Allah, buat video pun kena fikir nak masuk syurga ke masuk neraka. Bukan fikir viral je. Okay. Ada orang fikir viral je kan. Okay, so thank you so much. Nanti kalau misal kata ada masa, sekejap lagi mungkin kita boleh discuss. Kalau ada masa, sekejap lagi. InsyaAllah. Alright. So thank you so much. Tuan Kokom. Alright, nanti kita jumpa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right.